Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan agama ni dengan perantaraan usaha nabi-nabi. Usaha nabi itu diajar oleh Allah kepada nabi supaya berbuat usaha seperti yang dia mahu. Jadi kita kalau nak menghidupkan agama ni dengan cara lain, takkan hidup agama. Sebab itu selama ini agama tak hidup selepas Nabi SAW meninggal. Agama turun sampai ke hari ini. Kata Nabi, sehinggalah datang pemuda dari timur. Pemuda dari timur, tuan. Jadi kita kat Malaysia ni, timur lah, mengikut pandangan banyak ulama, timur tu Malaysia. Percaya atau tidak, lihat Datuk. Bukan Madinah. Jadi macam mana Mahdi boleh keluar dari Madinah? Bila Nabi bilang Islam tu akan timbul balik, selepas aku lah. Selepas aku agama tu turun. Hadis setiap 100 tahun ada mujadid tu palsu lah. Tak benar. Kalaulah setiap 100 tahun ada mujahid, agama ni tak mati. Sekarang Nabi bilang bila aku meninggal, agama turun. Tanda turun, keluarga dia dipinggirkan. Dia bagi tahu setelah aku meninggal, keluarga aku dipinggirkan. Takkan pula agama naik. Sehingga maknanya agama turun sampai datangnya pemuda dari timur. Mana Mahdi itu daripada timur, daripada Madinah. Dia Mekah Madinah tak ada dah. Dia akan lahir dari timur. Jadi dia orang akan kembali dari timur ke Madinah seperti ular kembali ke lubangnya. So Islam ni memang bangkit dari timur di akhir zaman. Takkan bangkit macam tu je. Apa asbabnya? Allah tak ada dalam dunia ni bangkitkan apa-apa, buat apa-apa tanpa asbab. Allah pun suruh kita guna asbab dalam kehidupan kita di dunia ni. Nak hilang lapar, Allah tak cakap kau minta ke aku je. Oh Allah hilang lapar hilang, tak ada. Allah boleh buat macam tu. Tapi dia suruh kita makan. Kerana itu dia suruh kita kerja, bertanam, dapat duit dapat beli barang. Atau dulu kalau tak ada duit, bertani lah, pelihara kambing, lembu. Lepas tu berniaga, tukar barang. Waktu tak ada duit dulu, orang yang berniaga kambing, bagi aku nak beras, bagi seekor kambing, beras ni banyak ni, ada lah kan. Tapi bila manusia Allah ajar dia buat duit, cipta duit, kita tak adalah buat macam tu lagi. Dia membagi tiap barang tu dengan nilai duit dia. Ada duit zaman kerajaan Melayu Melaka, ada duit. Bukan baru ni je duit ni, lama lah. Zaman Nabi pun dah ada duit. Dinar dan
dirham. Jadi kata Nabi, Bani Israel ni jadikan emas dan perak Tuhan dia. Masa itu belum ada duit lagi, tapi umatku jadikan dinar dan dirham duit. Jadikan dinar dan dirham Tuhan. Cakap Nabi tu betul, tak ada salah, sahih. Rashidi duit dan dinar dia Tuhan dia, walaupun dia tak ada duit, tak ada banyak duit lah, tapi dia nak sangat duit. Kenapa? Sebab dia Tuhan dia, dia mesti nak duit. Tak ada duit, tak ada makan tuan dia lah. Syuru dah lah. Jadi bila dia cakap macam tu, duit tak ada, syuru tak ada, dia duit Tuhan dia lah. Kalau tak ada duit mana makan? Macam dia dah buta lah, tak nampak dengan benda yang benar. Allah yang bagi makan, Allah bagi duit. Jadi duit tu Allah yang ajar manusia cipta. Dulu duit dari perak kan, duit kerajaan Melayu Melaka, duit Cina, kerajaan Cina. Jadi sekarang ni barang ni ada nilai duit dia. Untuk barang ni senang sikit lah. Tak adalah semua orang kena bertani, tak adalah semua orang kena beli lembu semua. Kan? Jadi sikit orang je yang lain boleh buat kerja lain. Jadi manusia dengan mencipta duit dan menggunakan duit ni, ekonomi dia bertambah lah. Dia banyak buat kerja lain, bukan bertani saja. Jadi orang bertani jual barang dia dapat duit. Dengan duit dia beli barang lain. Jadi itulah apa yang berlaku sekarang di seluruh dunia, ialah duit sudah jadi Tuhan. Zaman Nabi dinar dan dirham, kita ni ringgit dan dollars, cents, dollars and cents. Duit paling mahal lah ini, orang percaya lah untuk diguna pakai dalam transaction ekonomi dunia, duit Amerika lah, American dollars. Sebab dia stable, tak ada tukar ini kejap ni, kejap itu, kejap ini, susah. So the most stable. Amerika tu dia dah ekonomi teruk lah dia, tapi semua orang guna duit dia, dia pun jadi kaya je lah. Mahal lah duit dia. Orang semua nak guna US, beli minyak US sana, orang semua pakai dolar. Jadi bila banyak orang nak pakai duit dia mahal kan. Bukannya sebab dia banyak duit, dia tak banyak duit, tapi orang guna duit dia, percaya dulu dia dapat stabilize. Ini dia tak ada banyak gold, tapi dia boleh cetak duit Amerika. Cetak duit. Padahal cetak duit ni kena ada emas dalam bank dunia, baru boleh cetak duit, baru banyak emas kau ada kat situ. Amerika tak. Dia boleh cetak je, begitu sekali. Tapi satu waktu nanti bila orang tak mau pakai US dollar, Amerika yang miskin lah. Dolar jadi tak ada nilai. Bila ringgit lain, ringgit, dolar, apa dirham, apa Saudi pakai? Rial atau mana-mana lah yang stable. Jadi duit Malaysia ni turun sebab banyak tak nak guna duit dia. Sebab kita barang tak ada. Jadi kalau kita nak duit kita mahal, orang guna duit kita untuk beli barang. Bukan barang kita je, barang mana-mana pun kat dunia. Dia orang kata ringgit, lain tak ada. Nak beli minyak, ringgit. Jadi kita boleh buat ringgit mahal bila kita bagi tahu semua dunia Islam, duit kita dunia Islam ringgit. Siapa je nak beli barang kat dunia Islam, ringgit. Minyak, ringgit. Terus American dollar out, ringgit keluar. RM1, 5 American dollars. Tengok nanti
Sekarang satu American dollar RM4. Macam tu lah tuan. Jadi kita untuk dunia Islam nak terima kita punya ringgit, kita mesti convince dia. Kita tukar ringgit je. Saudi, Iraq, Iran, Syria, semua negara Islam lah. Semua pakai ringgit. Macam lawan dolar. Jadi bila semua orang nak beli apa-apa barang dunia Islam, dia kena pakai ringgit. Beli kat Iraq dia pakai ringgit, beli Saudi dia pakai ringgit, beli kat Malaysia, Singapura, Indonesia. Singapura pun tak dunia Islam, Indonesia semua pakai ringgit. Dia nak dengar cakap kita tu mesti kita ketua. Kalau tak ada ketua mana boleh. Jadi pemuda dari Timur jadi ketua lah dunia Islam. Jadi dunia Islam yang hari ni kecil, bila banyak negara campur, dia luas macam Amerika. Jadi luas pada China ni. Masa tu tunduk semua orang kat dunia Islam. Berduyun-duyun orang masuk Islam. Jadi Islam ni bangkit dari Timur. Maksudnya dia dah lepas Nabi meninggal, tidur je, bangkit. Melalui asbab apa? Bukan asbab harta benda banyak, bukan sebab kuasa tentera tuan, sebab usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mahdi ni tak ada bangun dengan pedangnya yang macam dipaham oleh banyak orang sekarang ni. Menakluk lah apa. Lepas tu menakluk, membunuh, membawa keadilan pula. Keadilan apa pula dengan membunuh semua orang, menakluk negara. Tak boleh dah bawa keadilannya. Dia akan membawa keadilan di muka bumi. Lepas tu menakluk semua negara. Boleh? Tak ada keadilan. Keadilan ni datang dengan manusia mengamalkan agama. Maknanya dia menyebarkan keadilan ni bala agama tersebar seluruh dunia. Sekarang ni dah tak main lagi senjata ni. Manusia selama ni sejak zaman Adam tak pernah ditawan dengan senjata sebenarnya. Kamu boleh ambil badan saya tapi tak boleh ambil hati saya, kata perempuan. Perempuan tu yang dipaksa kahwin dengan dia oleh Sultan dalam filem. Sultan tu suka perempuan, semua perempuan cantik kan, dia ambil. Jadi satu hari dia Dang Anom siapa nama? Dang Anom kan. Dang Anom sebenarnya suka dengan Panglima Raja tu, ketua terus angkatan tentera tu. Dia dah bercinta lama dah. Satu kali dengar berita tentera tu dah balik dari melawan dengan askar Majapahit. Dia terus nak pergi istana, nak jumpa. Alamak, belum balik lagi rupanya. Orang lain dah balik, dia tak balik lagi. Ada benda lagi. Sultan dah tengok. Sultan tengok siapa perempuan cantik ni. Dia setangkap dia, bawa dia. Kau anak siapa? Rupanya anak pegawai istana juga. Dia ambil, suruh mandi. Dia bagi tahu dekat pegawai istana tu, saya nak kahwin dengan anak kau. Pegawai istana tu cakap, saya tanya dia dulu. Mana boleh, kata ada satu pegawai tanya-tanya, ini tak boleh, ini ingkar kemahuan raja. Yang ada satu pegawai istana yang jahat. Makjun lah yang berlakon ni. Jadi raja pun cakap boleh. Jadi pegawai istana bapak kepada Dang Anom pun tak ada jawab apa. Okey lah. Dang Anom menyesal kan. Dia cakap dia boleh ambil badan saya, tapi tak boleh ambil hati saya. Macam tu. Ini kalau kita paksa-paksa orang pakai askar semua, yang selama ni dibuat oleh semua penakluk Zulkarnain, Zulkarnain pun, Skandar Zulkarnain dan semua penakluk-penakluk kan, tak ada menawan hati manusia. Badan boleh. Sebab kata Dang Anom,
Raja tu boleh setubuh dengan dia, tapi hati tak. Lama dia nak balik juga dekat pegawai tentera tu, ketua tentera tu, kekasih dia. Kekasih dia pun cakap, benarlah, cinta ini bukan untuk orang miskin. Kalau orang miskin bercinta, dia dapat seksa dan derita. Cinta ini hanya untuk orang kaya. Yang melakonkan itu ialah Nordin Ahmad. Nordin Ahmad. Cinta ni hanya untuk orang kaya. Orang miskin bercinta, dia derita. Macam dia lah, miskin. Tak boleh lawan raja yang nak kekasih dia. Jadi satu kali dia dapat tahu Dang Anum ni buat pertemuan sulit lah, pertemuan aja. Dia dapat tahu dari dayang-dayang yang lain. So Mak Jun yang jahat ni bawa raja dan bawa permaisuri untuk tengok peristiwa tu lah, yang dia berdua. Maka mereka ditangkap. Dang Anum tu pun ditangkap dengan Nordin Ahmad, dan dua-dua disula. Nordin Ahmad dibunuh, begitu je Dang Anum. Maka matilah mereka. Kisah. Dan raja tu, Majapahit datang, raja tu dihalau keluar. Jadi kita tak boleh takluk orang dengan senjata. Takluk orang ni sebenarnya hanya dengan agama, iaitu manusia ni ditakluk dengan hati dia, dengan fikiran dia. Jadi kali ni Allah hantar pemuda dari timur tu bukan dengan senjata. Dia menghantarnya dengan membuat manusia sedunia hati dan fikirannya ditakluk, iaitu dengan agama. Dan agama tu hidup dengan kerja Nabi. Jadi kerja Nabi tu yang Allah bagi pada Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita, dengan itu dia telah menakluk Arab. Arab tu ditakluk bukan dengan pedang Nabi, ditakluk dengan agama. Apabila mereka punya yakin dan fikiran mereka bertukar dari fikiran yang dan yakin yang salah pada yakin dan fikiran yang betul. Nabi masuk Mekah dengan tak ada senjata. Bukan tak ada senjata, tak menggunakan senjata. Nabi tak mau siapa pun terbunuh dalam keadaan kafir. Kita orang Islam ni sebenarnya tak suka orang mati dalam keadaan kafir. Paling kurang dia mati dalam keadaan mengucap. Paling kurang. Mau sebenarnya mati dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Jadi orang Islam jangan suka nak bunuh orang. Kalau kita suka nak bunuh orang, itu bukan ajaran Islam. Bunuh satu orang saja dengan tak ada maksud, saja-saja je, macam membunuh seluruh manusia tau dalam Islam. Macam mana pula faham hari ini jihad lah, syahid lah. Mereka semua orang yang tak faham agama. Hari ini jihad dipaham sebagai bunuh orang kafir. Bunuh di harakiri, apa dia? Suicide bomb. Apa benda tu? Itu Jepunnya. Kamikaze. Jadi mereka hari ini jalan pintas ke syurga. Jangan cakap kamu nak jalan pintas ke syurga, kau pakai bom ni sekarang, kau syahid, kau masuk dekat tempat orang kafir tu, letup bom, banyaklah orang mati. Bukan orang Islam aja buat macam ni, Jepun semua. Orang Jepun dulu, dia bawa plane dengan bom dia zoom, dia masuk dengan dia mati lah. Dia lawan Amerika Pearl Harbor tu, banyak Jepun mati. Dia terjun terus, terbakar kapal. Dia kata aku mati seorang, dia orang mati 200. Lama dah cara ni. Dia bukan cara Islam.
Dan yang mati tu tak mati syahid punya. Sebab mati nak masuk syurga, mana boleh syahid? Mati yang masuk syurga ni, mati syahid ni, mati untuk sukakan Allah. Hari ni dia orang tak faham. Mati untuk masuk syurga, syahid. Macam Samad dulu, bukan dia mati. Dia dengar satu ustaz, dia keluar 4 bulan dekat Pakistan. Dia dulu dengar ustaz tu ada tagrib satu budak, so masuk madrasah. Dia bagi tahu kat budak tu, kau tahu tak jalan pintas ke syurga? Ustaz tu Indonesia. Dia macam pandai sangat. Dia telah kelentong. Bukan guna hadis, Quran bukan. Guna pandangan dia. Kau tahu tak jalan pintas ke syurga yang masuk madrasah ni? Jadi alim. Jadi Samad dengar. Samad yang dapat master masa tu lah. Keluar 4 bulan tu selepas master, dia tak nak balik lah. Dia kata nampaknya macam ni saya boleh dapat dunia lagi, orang akan muliakan saya. Terus daftar pergi ke Pasar Lebat, pergi Rawalpindi, madrasah sana, markas. Daftar, belajar agama, tak nak balik. Mak bapak dia bagi tahu kat masa tu markas, ni Samad tak mau balik, suruh dia balik. Jadi saya tulis telegram. Saya ingat, saya masih ingat. Suruh orang ni balik. Telegram saya tu. Dia orang bagi kat Samad, terus balik. Tidak, Samad dah jadi ni tu tak? Kalau surah dia tak tulis tu. Tak tahu. Betul tak telegram datang? Tak ada main lagi. Saya cakap terus balik. Dia master, dia patut nak bayar. Jadi itulah jalan pintas ke syurga. Sekarang ni dia orang cakap, kau kalau nak masuk syurga, jadi suicide bomber. Jadi orang Islam silap sangka. Ajaran sesat namanya tu. Nak masuk syurga, nak syahid, jadi suicide bomb untuk masuk syurga. Itu niat masuk syurga, belajar untuk masuk syurga. Ni semua jalan sesat kan. Belajar tu tak boleh buat kita masuk syurga. Mati tu tak boleh buat kita masuk syurga. Yang buat kita masuk syurga Allah. Allah akan masuk syurga bila dia suka kita. Dia suka kita bila taat perintah dia untuk sukakan dia. Kalau kita taat bukan untuk sukakan dia, untuk masuk syurga, kita masuk neraka. Jadi tuan yang mulia, inilah keadaan hari ini yang berlaku kerana salah faham. Iman tak ada, Islam sudah disalah ajar, dan semua nak perang pada orang kafir tu jihad, bunuh orang kafir tu jihad, masuk perang dengan orang kafir kerana nak dapat tanah jihad. Kita kalau orang Palestin tu dia lawan Israel, dia tak ada jihad tu. Sebab dia lawan Israel tu sebab orang Israel ambil tanah dia. Jadi dia marah. Jadi orang Israel tu musuh dia, musuh orang Palestin, bukan musuh Allah dan bukan musuh Nabi Muhammad. Macam mana pula Allah nak masukkan dia dalam syurga? Dia masuk syurga bila orang Israel tu musuh Allah. Dan dia musuh Allah bila orang Palestin ni ajak dia kepada Allah. Dia orang tak nak, bukan tak nak je, serang Palestin. Palestin lawan. Baru namanya jihad, perang kerana meninggikan agama Allah untuk sukakan Allah. Itu perang aja boleh tuan. Itu mati baru syahid. Hari ni orang tak faham apa jihad, tak faham. Asal bunuh orang kafir dia jihad. So orang kafir tu bukan musuh Allah tu, musuh kamu. Kamu bunuh musuh kamu, dua-dua kamu masuk neraka. Jadi hari ni kita jangan mau perang-perang ni semua. Sekejap jihad, sekejap syahid. Mau ni Syria tu, Islamic State tu dapat ni semua, kau main lagi. Daripada Malaysia macam-macam nak pergi nak perang konon. Itu semua orang sesat, tak faham agama. Kita jangan memerangi musuh kita, memerangi musuh Allah dan musuh Nabi. Dan dia dan musuh kita. Bila kita buat kerja dakwah, mengajak mereka mengucap, lepas tu dia marah kita. Tak sampai, bukan marahnya, dia nak bunuh kita. Barulah ada perintah untuk perang. Barulah perang tu namanya jihad. Barulah matinya namanya syahid.
Barulah mati masuk syurga sebab dia perang kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Ini salah faham. Jadi Mahdi yang akan datang ni, dia bukan buat ni. Dia akan tawan manusia dengan perantaraan pena dan ceramah, mulut dan tangan dia. Allah bagi tahu, kami mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ada dalam Quran, kami mengajar manusia dengan perantaraan pena. Jadi pena, Mahdi akan datang ni dengan pena dan dengan mulut dia, dengan tangan. Jadi untuk apa? Supaya fikiran manusia dan keyakinan manusia bertukar daripada tiada Tuhan, daripada Tuhan tak ada atau ada lain Tuhan, kepada tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Itu percaya. Dan fikiran daripada dunia, dapat dunia berjaya kepada fikiran yang betul, taat perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka berjaya. Itu dia tukar fikiran. Kenapa? Semua buat gas hari-hari, bercakap perkara. Semua buat gas, bukan seminggu sekali. Macam Sufyan Ampang, hari-hari cuti mati saja. Sufyan dia tukar, gas seminggu sekali, cuti mati saja. Tak betul, saya tak cakap macam tu. Jadi apabila seluruh dunia Islam buat gas, atau seluruh dunia orang masuk Islam dan buat gas, hari-hari cakap tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang kuasa melainkan Allah, tiada beri faedah melainkan Allah. Hari-hari cakap taat perintah Allah, cara Muhammad SAW berjaya, langgar dengan niat nak sukakan Allah. Kan? Dengan niat nak sukakan Allah, sampai Allah suka. Bila Allah suka, Allah masukkan kalimah. Jadi bila kalimah yang benar ini masuk, yakin jadi betul, fikiran jadi betul, amal jadi betul. Seluruh dunia amal betul, dia tunduklah kepada Allah dan Rasul. Itulah namanya seluruh manusia ni bukan sembah dia. Seluruh manusia ni ditawan hati dia dan fikiran dia supaya menyembah Allah. Jadi seluruh dunia ni ditakluk hatinya. Habis seluruh dunia ni ditakluk hatinya dan fikirannya dengan fahaman yang betul, yakin yang betul. Seluruh dunia ditakluk di bawah Islam. Kita tak payah nak bunuh dia. Jangan bunuh dia, sebab dia masih kafir. Kalau kita lawan orang kafir, orang munafik, dia mati, masuk neraka. Ini bukan maksud nak masukkan orang ke dalam neraka, macam selalu penjahat-penjahat kan dalam filem kan. Dia pun jahat, yang tu pun jahat. Now I'm going to send you to hellfire. Ya. Dia pun tahu orang tu akan masuk neraka, tapi dia pun masuk neraka dia. Dua orang nak berlawan, satu nak bunuh orang ni, satu nak bunuh juga. Dua-dua masuk neraka tuan. Yang nak membunuh masuk neraka. Ada orang berlawan hari ni, dia tak nak bunuh musuh dia, ada? Tak ada. Sebab itu bila anak Adam tu, adik dia nak bunuh abang dia, kau bunuh aku lah, aku tak ada nak bunuh kau. Dia mati. Abang dia masuk syurga lah, yang dia masuk neraka sebab dia membunuh abang dia. Jadi dalam Islam nak bunuh orang tak boleh. Siapa ada niat nak bunuh orang, dua-dua masuk neraka. Yang hidup pun atau yang mati. Jangan ingat dia yang mati je masuk neraka, kau pun mati masuk neraka sebab kau dua-dua bunuh. Jadi hari ni kita mau jangan bunuh orang. Mau orang mati setelah dia beriman dan amal saleh. Ataupun dia dibunuh selepas tu. Dia jangan bunuh orang. Ingin nak bunuh orang, macam Sufyan dengan Pendi bergaduh. Pendi nak bunuh Sufyan, Sufyan nak bunuh Pendi. Last Sufyan yang mati. Sufyan masuk neraka, Pendi yang mati masuk neraka je. Tapi kalau dua-dua bertaubat, Sufyan sebelum dibunuh bertaubat, masuk syurga. Pendi lepas bunuh bertaubat, masuk syurga je. Kalau Allah terima. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita mesti jangan bilang Mahdi naik membunuh semua orang. Tak boleh.
Itu bukan sebenarnya Mahdi tu. Dia takkan berkelakuan bukan macam Muhammad SAW. Bukan nama je Muhammad bin Abdullah, tapi nak bunuh orang. Muhammad bin Abdullah yang benar, sifat dia masuk Mekah tu tak ada orang dia mau mati. Dia masuk Mekah. Masa itulah dia pergi menakluk. Masa lain semua dia orang Nabi diserang, mana ada Nabi pergi serang, dia orang serang dulu. Waktu Mekah ni Nabi pergi, tapi Nabi buat muslihat yang besar. Siapa duduk rumah selamat, tak dibunuh. Siapa kat Masjidil Haram selamat, tak dibunuh. Siapa kat rumah Abu Sufyan, dari semua dia orang kat rumah tak keluar, mana dia dibunuh. Melainkan yang keluar memang nak mati. Jadi Nabi kita yang benar dah tunjuk kat semua dunia Islam, masih tak faham ni. Maksud kita bukan supaya orang mati, maksud kita semua orang masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sebenarnya. Sebab itu jangan kita fikir nak jadi tentera Mahdi ni kena ada pedang. Dan semua hari ni zaman akan datang mana kapal terbang tak ada, bom tak ada, semua tak ada, kita akan main pedang. Jadi semua yang pahaman sesat ni, hari ni Mahdi akan datang, dia start melatih diri dia, tentera Badar dengan pedang semua. Mana ada dunia akan datang dengan pedang semua ni, kan? Jadi kita jangan faham macam ini. Kita bukan boleh takluk manusia dengan pedang. Boleh takluk badan dia, tapi hati dia tak. Yang sebenarnya takluk hati dia, the conquerors of human hearts. Saya salah satu, saya sangat minat dengan jemaah tabligh mula dulu. Dia datang cakap kat saya punya first Amir keluar dekat India. We are the conquerors of human hearts. Kita adalah penakluk pada hati manusia. Itu yang benar. Tapi perbuatan tabligh, dakwah dia itu tak betul. Dakwah bukan Islam pun tak nak buat. Mana menakluk hati manusia pula. Cakap memang tinggilah dia, pandai cakap dia. Kita penakluk hati manusia ni kena berusaha supaya dia masuk Islam. Semua manusia seluruh dunia kena masuk Islam melalui perantaraan pena dan mulut. Mulut cakap dakwah, pena kitab. Quran tu mau disebar, diterjemah ke seluruh bahasa dunia. Jemaah dihantar di seluruh dunia nak cakap pada manusia. Dan sama ada kita cakap dengan sini dan seluruh dunia dengar, lagi bagus kita pergilah. Sehingga manusia ni hati dia, dan dia juga datang kepada agama ni, dan dia juga hari-hari cakap yang benar, sehingga semua manusia ni di seluruh dunia yakin benar, faham benar, semua tunduk kepada Islam. Itulah zaman yang akan datang. Tak usahlah imagine Mahdi tu pedang dan semua ni. Ini semua pahaman salah dan sesat. Agama ni tak hidup dengan pedang, tuan. Agama ni hidup dengan usaha agama. Manusia kita buat usaha agama ni macam Nabi Muhammad SAW. Itulah sebenarnya asbab agama ni hidup. Janganlah fikir banyak-banyak. Buatlah kerja dakwah. Buat gas, kaki jalan, dan mulut cakap kepada manusia. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah. Dan cakap manusia taat perintah Allah cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka, berjaya. Langgar perintah Allah, gagal. Ini mau cakap. Sehingga dengan niat nak sukakan Allah, bukan nak niat dapat iman kuat. Sehingga Allah suka, Allah betulkan hati dan fikiran. Dan kita semua dengan amalan, bila hati betul, fikiran betul, amalan jadi amalan Muhammad SAW, tunduk. Dan seluruh dunia akan tunduk kepada Allah. Maka kita di akhirat Allah akan sayang kita, muliakan kita, menjadi asbab digunakan oleh Allah untuk bawa manusia tunduk kepada Allah. Allah suka, maka Allah masuk kita dalam syurga. Okey.